Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tentang perkaitan masa. Okey, hari kita akan tengok apakah perkaitan di antara alaf, abad, dekad, tahun dan macam mana kita nak tukarkan daripada satu unit masa kepada masa yang lain. Okey, ini adalah fakta, jadi awak perlu ingat. Kalau awak tak ingat, susah untuk awak jawab soalan yang berkaitan dengan masa. Okey, satu hari bersamaan dengan 24 jam. Satu minggu bersamaan dengan 7 hari. Okay, daripada hari Ahad sampai hari Sabtu tu kita ada 7 hari. Itu kita panggil satu minggu. Okay, satu tahun bersamaan dengan 12 bulan. Yang mana daripada bulan Januari sampai Disember. Okay, untuk satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Dan satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Satu alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Okay, kalau kita nak tukarkan unit masa ni. Okay, daripada yang besar, okay, satu hari, minggu, tahun, dekad ni semua besar. Ataupun kita panggil jangka masa itu panjang, lama, nak pergi ke yang pendek, jam, hari kepada jam, minggu kepada hari, tahun kepada bulan, dekad kepada tahun, abad kepada tahun, alaf kepada tahun. Kita perlu darabkan dia. Tapi kalau kita nak tukarkan jam, hari, bulan, tahun ni kepada yang hari, minggu, tahun, dekad, abad, alaf ni, kita perlu bahagikan. Okay, senang je kan nak ingat. Okay, yang ni kena hafal, kena ingat. Okay, kita tengok kat sini. Okay, saya ada buat satu panjang macam ni. Okay, untuk satu dekad ni bersamaan dengan 10 tahun. Jadi kalau dekad nak tukar kepada tahun, kita perlu darab 10. Tapi kalau tahun nak tukar kepada dekad, kita perlu bahagi 10. Okay, satu abad dia bersamaan dengan 10 dekad. Kalau satu abad bersamaan juga dengan 100 tahun. Okay, awak tengok Okay, abad nak pergi dekad, kita perlu darab 10. Dan kalau dekad nak pergi tahun pun perlu darab 10. Jadi kalau abad nak pergi kepada tahun ni, dia akan darab 100. Sebab darab 10 ni bersamaan dengan darab 100. Sama juga macam ni. Okay, kalau alaf nak pergi kepada abad. Okay, satu alaf ni bersamaan dengan 10 abad. Okay, jadi kalau kita nak tukarkan alaf kepada abad, kita perlukan darab 10. Tapi kalau abad nak tukar kepada alaf, bahagi 10. Okay. Satu alaf juga bersamaan dengan 100 dekad. Okay, jadi kita tengok kat sini darab 10 kan. Okay, sama je macam abad nak pergi tahun tadi. Okay, kalau alaf, satu alaf bersamaan dengan 100 dekad. Jadi kalau alaf nak tukar kepada dekad, darab 100. Okay, tengok kalau alaf pergi abad darab 10, abad pergi dekad darab 10, dekad pergi tahun darab 10 kan. Okay, jadi kalau alaf kita nak tukarkan dia kepada tahun, kita perlu darab 1000. Sama juga kalau tahun nak pergi kepada alaf, darab 1000. Okay, ni kena ingat. Okay, sama juga macam untuk tahun, bulan. Okay, satu tahun ada 12 bulan kan. Jadi kalau kita nak tukarkan tahun kepada bulan, tahun ni perlu darabkan 12. Bulan ni kalau nak tukar pada tahun, bahagi 12. Okay, untuk minggu, tengok sama juga. Okay, kalau satu minggu ni bersamaan dengan 7 hari. Jadi, darab je. Kalau nak pergi kepada hari. Kalau hari nak pergi kepada minggu, bahagi 7. Okay, sama juga macam hari nak pergi jam. Perlu darab 24. Kalau jam nak pergi hari, bahagi 24. Okay, saya tunjuk dulu contoh untuk alaf, abad, dekad dan tahun. Okay, contohnya saya kata, okay, kalau satu alaf bersamaan dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau 3 alaf, berapa tahun? Okey, tengok 3 alaf, berapa tahun? Okey, tengok alaf nak pergi kepada tahun, kita perlu darab 1000. Jadi 3 alaf ni, darabkan dengan 1000, kita akan dapat 3000 tahun. Okey, senang kan? Okey, saya tukar pula. Okey, kalau contohnya, kita nak tukarkan tahun pergi kepada abad. Okey, contohnya 500 tahun. Okay, bersamaan dengan berapa abad? Okay, tengok Okay, tahun nak pergi kepada abad. Kita perlu buat apa ni? Okay, bagi 100. Sebab tu dapat 5 abad. Okay, senang kan? Okay, sama ada perlu darab ataupun bahagi saja. Jadi kena ingatlah. Okay, satu alaf tu bersamaan dengan berapa tahun. Satu tahun bersamaan dengan berapa bulan. Satu minggu bersamaan dengan berapa hari. Okay? Okay, saya tunjukkan contoh seterusnya. Okay, untuk hari ni saya akan fokus kepada yang 3 ni dulu, macam mana nak tukarkan minggu kepada hari dan sebaliknya, hari kepada jam dan juga sebaliknya. Okey. Okey.
Saya akan tunjuk dulu macam mana nak tukarkan hari kepada jam dan juga jam kepada hari. Ingat balik tadi, satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi sama ada kita perlu darabkan 24 ataupun bahagi 24. Kita tengok dulu contoh yang pertama ni. Hari kepada jam. Tapi kat sini dia ada tunjuk 2. 10 hari 21 jam ni bersamaan dengan berapa jam? Tengok kat sini. Hari, jam, ni jam. Jam ni dia dah sama kan unit dia. Jadi tak perlu tukar. Yang ni kekalkan. Sebab dah sama ni kita kekalkan. Yang tak sama ni saja yang kita perlu tukar. Sebab apa? Sebab dia nak tukarkan kepada jam saja. Dia tak nak hari ni. Jadi hari ni kita tukarkan kepada jam. Kita tengok hari nak tukar kepada jam. Kita perlu buat apa? Darab 24. Jadi ambil dulu yang hari ni. 10 hari ni. Darabkan dengan 24. Jadi kira boleh buat bentuk lazim ataupun nak guna cara kira cepat pun boleh. Kita tengok 24 darab 10 berapa? Kalau 24 darab 0, 0, 24 darab 1, 24. So kita akan dapat 240 jam. Dah siap ke macam ni? Belum jangan ingat dah siap. Sebab apa? Sebab kita ada kat sini lagi jam ni, ada baki jam ni kan. Kita perlu tambahkan dia. 240 jam yang kita dapat tadi, tambahkan dengan 21 jam yang ada ni. Kemudian kita kira 0 tambah 1, 1, 4 tambah 2, 6, 2, bawa je turun. Barulah selesai. Jadinya 10 hari 21 jam ni bersamaan juga dengan 261 jam. Ingat kalau ada 2 macam ni, satu ni unit dia dah sama, kekalkan dia. Yang tak sama ni kita tukarkan dia. Sebab dia nak unit ni dalam jam je. Dia tak nak dalam hari ataupun tak nak dalam hari dan jam. Tengok yang sini pula. Macam ni tengok dia bagi dalam jam. Dia nak kepada hari dan juga jam. 36 jam kepada hari dan juga jam. Maksudnya kita tukarkan dia jam ni kepada hari. Dia tengok jam kepada hari kita kena buat apa? Bahagi 24. Jadi kita buat dulu 36 jam ni. Bahagikan kepada 24. Bagi yang tak hafal sifir, kita boleh cipta sifir kat tepi ni. Buat sifir 24, buat sifir 2 dan 4 dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 4, 8, 12, 16, 20, 4, 28, 32, 36. Kita akan dapat sifirnya 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 116. Siapa yang tak ingat nak buat cara bina sifir ni, boleh rujuk balik pada contoh-contoh yang lepas. Jadi kat sini kita dah dapat kan. Tengok 24, 36. 36 tu dekat sini. Jadi kita kena ambil yang lagi kecil sikit daripada dia. Ambil berapa ni? Ambil 1 je. 1 dapat 24. Kemudian kita tolakkan. 26 tolak 4, 2, 3 tolak 2, 1. Jadi kita dapatlah. Ingat yang atas ni, jawapan yang kita dapat ni adalah dalam hari. Baki ni adalah jam. Jadi dapatlah jawapan kita. Berapa ni? 1 hari 12 jam. Tapi kalau dia nak minta jam dalam hari je, kira. Selalunya kalau jam kepada hari saja, dia tak ada baki. Jadi kalau ada baki macam ni, dia mesti ada hari dan juga jam. Sama juga macam ni. Kalau dia nak hari kepada jam, ni jam ni tak ada, darabkan sahaja terus. Darab 24, tak perlu tambah. Tapi kalau ada hari dan jam ni, kena tambah. Kita tengok pula yang seterusnya. Yang ni,
kita akan buat untuk hari dan minggu pula. Okay, macam saya cakap tadi, 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi kalau minggu nak tukar kepada hari, perlu darab. Hari nak tukar kepada minggu, perlu bahagi. Kita tengok dulu contoh pertama. Okay, macam mana nak tukarkan minggu kepada hari. Okay, tengok yang ni senang je. Okay, dia nak tukar minggu kepada hari. Dia tak ada minggu dan hari ataupun hari dan jam ke apa. Okay, ini minggu kepada hari saja. Okay, tengok minggu kepada hari nak kena buat apa? Darabkan dia. Okay, jadi darab berapa ni? Darab 7 saja. Okay, jadi 4 minggu darabkan dengan 7 hari. Dapat berapa? Ni kena hafal sifir. 4 darab 7 dapat 28. Jadi jawapannya adalah 28 hari. Okay, senang kan? Okay, contoh lain. Okay, saya bagi contohnya kalau dia bagi 6. Okay, 6 minggu. Sama dengan berapa hari? Okay, 6 minggu ni. Okay, darabkan je dengan 7 hari. Dapat 42 hari. Okay, senang kan? Okay, yang ni untuk minggu dan hari ni, kena ingat sifir 7. Okay? Okay, tengok pula kalau hari kepada minggu. Okay, tengok ni. Dia bagi hari. Dia nak dalam minggu dan juga hari. Maksudnya ni mesti dia ada baki. Kalau hari nak pergi minggu, kita perlu bahagi. Bahagikan saja kepada 7. Okay, buat balik macam tadi. Bahagi 16 hari. Bahagikan dengan 7. Okay, jadi kita tengok. Okay, ni kena hafal sifir 7. 7, 14, 21, 28. Okay, sampai sini je cukup. Okay, ni nak 16 hari je kan. Kita tengok 16 hari dekat sini. Jadi kita ambil yang lagi sikit daripada dia ni berapa? 14. Ni darab apa? 1, 2. Tak 2. Jawapan dia tulis dekat bawah. Okay, 6 tolak 4 dapat 2. Okay, jadi yang atas ni adalah minggu. Yang baki dia adalah hari. Sama je macam kita buat hari dan jam tadi. Okay, kalau untuk bahagi ni, yang atas ni mesti masa yang besar. Okay, minggu dengan hari, minggu besar kan? Okay, lama minggu. Hari ni sekejap. Jadi yang ni mesti dekat atas. Jadi jawapan kita dapatlah 2 minggu, 2 hari. Okay, itu saja untuk hari ini. Semoga berjaya.